Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa susah sangat nak masukkan enjin F1 dalam kereta biasa. Kalau ikutkan enjin kereta ni asalkan muat je dalam hood depan kereta kita, boleh je nak guna enjin apa-apa pun, betul tak? Tapi untuk enjin F1 ni dah banyak company yang cuba masukkan enjin ni dalam kereta diorang, tapi sehingga sekarang masih belum 100% berjaya. Percubaan yang paling baru adalah dari Mercedes-AMG yang cuba masukkan enjin yang menang championship tu ke dalam hypercar diorang yang dipanggil Mercedes-AMG 1. Dan diorang claim yang kereta ni bila dah ready boleh dapat sampai 1000 horsepower, of course dengan bantuan bateri hybrid lah. Dan diorang claim yang kereta ni boleh gerak dari 0 sampai 200 km sejam dalam masa 6 saat saja. Gila tak? Kereta saya 6 saat baru sampai 80 kot. Tapi apa yang diorang claim tu, walaupun secara teori boleh capai, tapi sampai sekarang Mercedes masih belum boleh deliver kereta ni. Buyer dah ada, tapi kereta masih belum boleh deliver. Kenapa kan? Patutnya dah ada buyer, terus jual je lah. Tapi sebelum tu lupa pula saya nak tanya, berapa korang rasa harga kereta ni? Kalau korang nak tahu, harga bila dah convert ke ringgit Malaysia boleh mencapai 12 juta ringgit. Ni harga dekat UK tau. Kalau bawa masuk Malaysia mesti ada cukai kan. Korang agaklah sendiri berapa harga dia nanti. Tapi korang jangan risau, ada je orang nak beli kereta ni. Dah 300 orang dah booking. Salah satunya Nico Rosberg, ex F1 racing driver. Tapi macam saya cakap tadi lah, kalau dah ada buyer, kenapa lambat sangat siap kereta ni? Memang setakat ni Mercedes struggling betul nak siapkan kereta ni. Sebabnya simple saja bagi saya, iaitu untuk jadikan enjin F1 ni boleh digunakan dalam kenderaan harian bukannya sesuatu kerja yang mudah. Ada banyaklah sebab kenapa susah sangat nak masukkan enjin F1 dalam kereta kita ni. Tapi saya akan ceritakan 5 sebab yang paling penting sekali. Yang pertama sekali, enjin F1 ni beroperasi pada tolerance yang sangat kecil. Maknanya enjin tu sebenarnya kalau kita cuba pusingkan dia masa sejuk, memang dia tak bergerak. Dia melekat dekat situ. Nak start enjin ni kena pump dulu air panas bagi piston dengan silinder dia mengembang sikit baru boleh bergerak. Tolerance yang kecil ni lah yang membolehkan enjin ni bila berlaku je letupan dalam silinder, hampir semua tenaga tu akan pergi ke piston untuk generate power. Power ni tak ada tempat nak bocor ke mana-mana. Sebab tu walaupun enjin ni 1.6 liter je, power dia lain macam. Tak sama dengan enjin 1.6 liter yang lain. Dan kalau enjin ni dah panas pun, lepas kita lalukan air tadi, nak start bukan boleh guna kunci atau push start button macam biasa tu tau. Kena guna alat yang special, dia macam drill untuk pusingkan terus crank enjin tu supaya dia dapat hidup. Sebabnya starter motor yang biasa kita guna dekat kereta kita tu tak cukup power untuk pusingkan enjin ni. Sebab tolerance dia yang kecil tadi. Jadi saya tak pasti macam mana diorang nak masukkan enjin ni dalam kereta tu. Takkan setiap pagi nak kena run air panas dulu setengah jam sebelum start. Lepas tu kena guna drill yang special pula untuk hidupkan enjin tu. Kalau mati tengah jalan macam mana? Dah tak pasal-pasal, kena keluar kereta, hidupkan drill baru boleh start balik kereta tu. Jadi nak solve problem ni pun satu masalah yang sangat memeningkan kepala diorang. Kalau kereta F1 tu lain cerita, driver hanya perlu bawa je. Dan diorang ada satu tim berpuluh orang untuk support operation kereta tu. Kalau enjin tu dah masuk dalam kereta kita contohnya, mesti kita seorang je yang akan operate dia kan. So itu yang sangat mencabar nak selesaikan tu. Baik, sebab yang kedua kenapa susah sangat nak masukkan enjin F1 dalam kereta biasa adalah sebab enjin F1 ni memerlukan sistem penyejukan yang sangat besar. Sebabnya enjin dia mengeluarkan kuasa yang sangat banyak, jadi dia memang beroperasi dalam keadaan yang panas. Kalau dekat kereta F1 sebenar tu, radiator diletak di bahagian sisi kereta. Ada 2 radiator dan diletakkan sengit pula supaya radiator yang lagi besar boleh digunakan. Itu pun kalau ikutkan kereta F1 ni bila duduk diam tak bergerak, kalau lama-lama memang enjin ni akan overheat. Jadi dia kena sentiasa bergerak dan bergerak dengan laju supaya banyak udara dapat sejukkan radiator tu. Jadi anda bayangkan kalau pasang dekat kereta biasa, yang pertama sekali dekat manalah nak letak radiator yang besar-besar tu. Kalau besar sangat dekat depan, kereta tu jadi tak cantik lah. Kalau nak letak dekat side pula, dah jadi kecil pula ruang kereta tu nanti. Jadi nak letak dekat mana? Lepas tu kalau jalan jam je enjin overheat.
Parah macam tu kan. Enjin tu dah lah panas. Lepas tu overheat pula. Takut silap hari bulan boleh terbakar macam ada beberapa supercar sebelum ni. Jadi isu cooling ni memang satu masalah besar lah kepada engineer Mercedes AMG One ni. Sebab penyelesaian dia tak jelas. Kalau radiator tu besar, kereta jadi tak cantik. Kalau pakai radiator kecil pula, nanti overheat. Anda rasalah nak buat macam mana. Baik, cabaran ketiga pula untuk masukkan enjin F1 ni ke dalam kereta biasa, of course lah, tak lain dan tak bukan adalah kos enjin tu sendiri. Enjin ni saja harga dia lebih dari 5 juta ringgit. Ini enjin saja tau, tak masuk benda lain lagi. Dan enjin ni pula dia rev tinggi, jadi akan pakai part yang memang berbeza dari enjin biasa. Contohnya nak buka tutup valve tu, dia tak pakai spring tau. Sebab spring ni tak cukup laju respon dia. Jadi kena pakai special mechanism. Dan kalau benda-benda ni rosak lah katakan, satu, nak cari spare part memang mahal. Yang kedua, siapa nak pasang benda-benda tu? Nak buka enjin ni hanya specialist enjin tu sendiri yang boleh buat. Jadi kalau orang ni tak ada dekat Malaysia contohnya, dah kena hantar kereta pergi overseas ataupun panggil specialist tu datang sini. Jadi labor cost memang akan jadi sangat tinggi. Part tadi dah mahal tau, upah tambah lagi mahal. Ini baru enjin belum benda-benda lain lagi. Rasa-rasa korang kalau masuk enjin ni dalam kereta korang, sanggup tak nak jaga enjin ni? Cabaran keempat pula untuk masukkan enjin F1 ni ke dalam kereta biasa adalah torque enjin yang boleh dikatakan agak rendah. Memang betul enjin F1 ni sangat power, tapi anda kena ingat, power tu datang sebab enjin ni boleh rev tinggi. Dan power adalah hasil darab torque dengan RPM. Jadi RPM tinggi, power memang tinggi. Dan kita juga kena faham yang kereta F1 ni sangat ringan tau. Dia punya ringan tu sampai terpaksa letak pemberat supaya dapat lepas syarat berat yang minimum. Jadi kereta yang ringan tak perlukan torque yang banyak untuk pecut dengan cepat. Bila bawa enjin ni ke kereta biasa, mestilah kereta tu lebih berat berbanding kereta F1. Seat pun akan ada 2 ataupun 4. Itu belum tambah berat penumpang lagi. Lepas tu mesti nak ada aircon kan. Takkan beli kereta 12 juta tak ada aircon. Kemudian kena ada tingkap lagi dan macam-macam benda lah yang akhirnya menjadikan kereta tu berat. Jadi bila terus masukkan enjin yang torque dia direka untuk kereta ringan, jadi lemau lah acceleration kereta ni. Tapi tadi diorang dah janjikan nak pecut 0 ke 200 km sejam dalam masa 6 saat. Jadi memang sangat mencabar lah nak capai benda ni dengan enjin yang sedia ada. Dan cabaran kelima bagi saya agak simple adalah enjin ni mudah rosak. Sebabnya adalah performance enjin ni dia memang sepatutnya beroperasi dekat limit ketahanan dia. Kalau tak, kalahlah dia masa race. Contohnya, RPM akan lebih tinggi dari enjin biasa. Suhu pun sentiasa lebih tinggi dari enjin biasa. Tekanan silinder tu pun lebih tinggi dari enjin biasa. Jadi biasalah, apa-apa pun kalau kita push dia, lama-lama rosaklah dia. Kalau zaman dulu, enjin racing ni tahan untuk satu race je. Bila race habis, diorang buang enjin ni dan ganti enjin baru. Diorang tak kira, asalkan menang. Cuma baru-baru ni saja ada regulation kata enjin perlu tahan untuk sepanjang season. Kalau sebelum ni boleh guna 3 enjin untuk satu season. Tapi satu season pun 8 ke 9 bulan saja. Lepas tu kena ganti enjin baru. Sanggup ke kita nak ganti enjin sekerap ni? Enjin tadi mahal tau. Jadi inilah satu lagi sebab kenapa sangat mencabar nak masukkan enjin F1 ke dalam kereta biasa. Korang rasalah kan, nak tak masukkan enjin F1 ni dalam kereta korang? Kalau saya, nak je. Mesti lain macam bunyi dia kan. Tapi itulah, sampai 12 juta harga dia. Jadi tak apalah kalau enjin bunyi macam mesin basuh pun. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.